اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pengurusi Subang serta dengan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam keadaan kita masih lagi berupaya melakukan ibadah, dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan masih lagi diberikan kepada kita kesempatan yang banyak untuk memperbaiki diri. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita sentiasa bersemangat, dan marilah sama-sama kita saling ingat mengingat, dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan insya-Allah sejahtera di akhirat nanti. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita, masih lagi dalam surah An-Naba, juzuk yang ke-30, surah yang ke-78 kan? Dan malam ni insya-Allah tuan-tuan kita bermula pada ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24, dan kita baca sama-sama tuan-tuan insya-Allah. Yang boleh baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'ida atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba sadaqallahul 'azim. La yadhuquna fiha, itu semua mad asli. La yadhuqu, dua harakat. Fiha bardan, ro yang mati. Semua huruf ro yang mati, kalau sebelumnya ada huruf yang berbaris atas atau berbaris hadapan, maka ro yang mati itu mesti ditafkhimkan, ditebalkan. Kita boleh baca la yadhuquna fiha
fiha bardan itu salah. Bau dan bau qaryah bukan karyah. Kecuali lah kalau roh yang mati ni sebelumnya huruf bagai bawah, roh tu kena tarqiq, kena nipis. Fir'aun, tiryaq. Jadi kita ingat yang roh mati sebelumnya huruf bagi atas atau bagi depan, maka roh itu dibaca dengan tebal. Bau dan bagi dua di atas, kan? Dal bagi dua di atas bertemu dengan waw. Kita mengaji dah idgham ma'al gunnah ni ada 4 huruf, ya, waw, mim, nun. Jadi kita kena masukkan bunyi nun mati yang ada pada bar dan tu, masukkan dalam waw. Idgham ni masuk kan? Jadi bar dan masuk dah idgham, tapi ada satu lagi ma'al gunnah. Idgham masuk kan? Ma'al gunnah berserta dengung. Jadi bar dan, kalau baca bardam wala syaraba salah. Sebab itu bau ada idgham, belum ada gunnah. Yang betulnya bau dan idgham dan gunnah, dengung. Bau dan wala syaraba. Syarabat kita boleh jadi syaraba. Ini kita dah bincangkan sebelum ni. Mana-mana huruf yang berhenti kita waqafkan dia, ketika itu dia baris dua di atas, maka kena buangkan satu baris dia. Jadi syarabat jadi syarabah, atas tu aqabat, aqaba, atas lagi ma'abat jadi ma'aba, atas lagi mirsadat, atas jadi mirsadat. Begitulah seterusnya. Kecuali ta marbuthah, ta gulung tu. Kalau berhenti dia tak bunyi, walaupun dia bagi atas, dua bagi atas, dia kena bunyi ha, kan? As-solah, solatan jadi solah, tak jadi solatan, kan? Wallahu a'lam. Maka tuan, kemudian illa hamimam wa ghassaqa. Hamimam sama dengan bardam, tanwin bagi dua di atas bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah. Wa ghassaqa sampai bawah tu jazaa'an wifaqa. Kita tak jumpa hukum lain. Nah, idgham ma'al gunnah dekat sini. Jaza' tu mad wa wajib. Kita baca dengan 4 harakat. Ada orang tak kenal, macam nak kenal mak wajib Ustaz? Ada orang beri petua, boleh pakailah. Kalau hamzah tak ada ummah hamzah tu, tu biasanya dia mak wajib. Kalau dia menumpang ummah alif, ummah hamzah tu ada tanda panjang sebelumnya, dia menumpang ummah alif, itu mad jaiz munfasil. Contoh ayat 23 tu, labisina fiha, kan? Ada hamzah. Sebelum tu ada tanda panjang. Ini mad jaiz sebab hamzah tu ada ummah, dia menumpang ummah alif. Dekat jazaan ni, sebelum tu ada alif juga, tapi dia tak ada ummah hamzah tu. Hamzah tu terkonteng-konteng hati angin dia. Yang ni mad wajib. Kalau kita ngaji bahasa Arab, senang nak cerita kan? Mad wajib, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Mad jaiz, huruf mad alif atau waw atau ya yang mati bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Kalau dua perkataan macam aqaba ni, fiha aqaba, ini mad jaiz kerana alif bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Jazaa ni alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, yang itu jadi mad wajib. Wallahu a'lam. Jadilah bacaan itu tuan, la yadhukuna fiha bardan wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Sadaqallahul azim. Itu tuan dari sudut ilmu tajwid. Mari kita sama-sama tengok dari sudut ilmu tafsir dia berdasarkan apa yang dicatat oleh Ustaz Ahmad Sunhaji di sini. Dengan kita membantukan tafsir oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih di sini. Ayat 24, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Ayat 25, kecuali minuman daripada jenis air yang mendidih dan nanah. 26,
sebagai pembalasan yang setimpal. 27. Sesungguhnya mereka tidak menyangka adanya perkiraan amal, dan mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguh dusta, dan segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab. Maka rasakanlah, dan kami tidak sekali-kali menambah kepada kamu selain daripada azab. Baik tuan-tuan, perbincangan kita pada malam ini masih lagi berkisar sekitar tentang cerita bagaimana pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada golongan tauhid, golongan tagut, orang-orang yang melampaui batas, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak beriman pada Allah, yang tak beriman pada hari akhirat, pada Nabi. Jadi orang-orang ini dibalas dengan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah bahasakan sedikit dulu. Okay, tuan-tuan tengok muka surat 15 ni. Kita sambung. Kalau ayat la yazuquna fiha ni, kita mula dalam neraka jahanam. Tuan-tuan, yang dikuat dalam baris yang ketujuh daripada bawah kan. Dalam neraka jahanam pula, mereka tidak merasakan suasana sejuk untuk mengurangkan panasnya api neraka. Tidak pula menemui minuman yang menghilangkan dahaga, kecuali minuman air panas yang sedang menggelegak dan cecair nanah yang mengalir dari kulit mereka, serta peluh dan berbagai lendir yang menjijikkan, lagi busuk baunya. Itulah balasan sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat mereka itu. Baik tuan-tuan, kita tengok satu-satu. Dalam ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka tidak merasakan kesejukan. Bardan tu diterjemahkan oleh para ulama tafsir kita dengan maksud kesejukan, bardan. Wala syaraba, dan tidak pula mereka dapat rasa minuman. Rasa kesejukan dan rasa minuman. Di sini dalam tafsir Al-Qutubi ini rahmatullah alaihi, disebutkan di sini oleh Imam Al-Qutubi rahmatullah alaihi, apakah yang dimaksud dengan mereka tidak merasakan kesejukan dan pula tidak merasa minuman. Disebutkan di sini bahawasanya ulama-ulama kita sebut bardam wala syaraba. Ada pendapat daripada Ibnu Abbas, apakah yang dimaksudkan dengan bardan tu ataupun al-bardu itu. Kata Ibnu Abbas, maksud tak rasa sejuk tu, tak rasa sejuk dan tak rasa minuman. Bardan tu maksudnya rasa nyamannya air, nyamannya minuman, sejuknya minuman. Dan ada juga yang menafsirkan bardan dengan maksud bardan naumi. Dia tak pernah akan rasa selesa untuk tidur. Dalam lagu tidur macam mana? Wasyarabul ma', dan maksudnya badan ni tak rasa selesa, sedap air dan sedap tidur. Dalam syurga ni tak ada langsung. Dan ditambah oleh Zujjaj, kata dia, la yazuquna fiha bardur rih, tak rasa langsung angin-angin yang nyaman. Tidak ada naungan dalam neraka Allah, dan dia tak pernah dapat rasa tidur dalam neraka. Pendek kata Zujjaj, dia tidak rasa langsung kerehatan dan kenyamanan yang memberi manfaat. Sama ada rehat, nyaman tu, nyamannya tidur atau nyamannya air, nyamannya angin. Tak ada istilah nyaman ni dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang ada adalah azab bertimpa azab. Azab yang ditambah dengan azab. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Tak rasa apa-apa, air pun tak rasa, minuman nyaman, suasana nyaman pun tak ada. Maknanya mereka dalam keadaan terus diazab. Tapi di sana ada satu riwayat pula. Katanya satu hadis, waqad jaa al-hadis annahu alaihi salatu wassalam su'ila hal fil jannati naum. Sebab ada ulama sebut ni tidak merasakan naum, tidur. Ada orang tidur dalam neraka, tak boleh tidur dalam azab. Dalam syurga tak orang tidur tuan. Dalam dunia orang tidur, dalam syurga tidur tak ada. Kan tidur tu enak.
Tengok ke bumi ni, syurga tu tempat menghimpunkan segala benda yang enak-enak. Jadi salah satu daripada keenakan tidur tengok bumi ni. Kalau tak dapat tidur, risau kan. Jadi Nabi ada ditanya di sini. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya, hal fil jannati nam? Ada tak tidur dalam syurga ya Rasulullah? Nabi jawab, la, tak ada tidur. Dalam syurga tak ada orang tidur. Kenapa tak ada? Nabi sebut, an-naumu akhul maut wal jannatu la mauta fiha. Tidur ni saudara adik-beradik yang mati. Bila dia tidur tu mati sebenarnya. Dan dalam syurga tak ada orang mati. Mana tak tidur? Tak ada tidur dalam syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti rahmatullah alaihi. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Jami' Saghir, kan. Tapi dia nak mengatakan bahawa hadis ini tidak berkuat, dhaif. Tetapi Haythami mengatakan rijal-rijal orang yang bawa hadis ni rijal sahih, orang yang benar, orang yang diyakini. Itu satu hadis daripada Imam Baihaqi, Ibn Suti, banyak yang meriwayatkan hadis itu. Jadi tak ada masalah pun kita nak tidur pun tak tidur, itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita tadi keenakan tidur tu, sebab tu diwakilkan hadis. Jadi tidak rasa sejuk, tidak rasa, tak ada rasa air nyaman, tidak ada. Yang ada dalam tu adalah nanah, darah dan sebagainya. Illa hamiman wa ghassaq, kecuali minuman daripada jenis air yang mendidih. Hamimnya mendidih, dan wa ghassaq, nanah. Tak ada fresh orange, tak ada air lemon campur pudina, sedap tu. Buat air sekali, tak ada yang seronok. Yang ada hamim dengan ghassaq. Jadi hamim itu satu pendapat daripada Abu Ubaidah, kata dia hamim itu al-ma'ul har, air yang cukup panas, air mendidih. Ada pula pendapat daripada Ibnu Zaid, kata dia hamim ni adalah numu air. Ini air mata yang dihimpun-himpunkan tu jadi minuman ahli neraka. Kita pun tak pernah minum air mata, air menangis tangisan, minum air mata ni. Itulah jadi minuman pada penduduk neraka. Di mana cerita hamim ni air yang panas. Kedua, wa ghassaq. Ghassaq ni maksudnya nanah, tuan. Waktu ulama Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi sini disebut ghassaq ni, kata dia sadidu ahlun nar wa qayhuhum. Mana sadid ni nanah-nanah yang ada keluar daripada tubuh badan ahli neraka ni, segala benda-benda cecair dicikan. Itulah minuman ahli neraka. Tak ada minuman yang sedap. Jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Tak rasa rehat, duduk dalam neraka beberapa abad lama, kemudian tak ada kesenangan, tak dapat minum air kecuali air mendidih. Allah Ta'ala sebut jazaa'u wifaqa. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan satu kejahatan ikut kejahatan yang setimpal. Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tak pernah menzalimi manusia ni mithqala dzarrah, walaupun sebesar zarah. Bahkan wa in taku hasanatan, kalau ada kebaikan yang manusia ni buat, yudha'ifha, Tuhan tambahkan kebaikan tu, ada lah. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, Allah Ta'ala bagikan ajran, balasan yang sebesar-besar bagi orang yang buat kebaikan. Orang kejahatan, Allah Ta'ala tak pernah zalimi dia, bahkan dia dibalas sesuai dengan kejahatan yang dia buat. Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Siapa yang buat baik, maka
maka dia akan dapat kebaikan berganda-ganda, kebaikan lebih baik daripada kebaikan yang dia buat. Siapa buat jahat, Allah Ta'ala sebut dia tak akan dibalas melainkan menurut apa yang dia lakukan. Itu bukti-bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Semuanya Allah tidak pernah menzalimi hamba-hamba. Jadi ada banyak ayat yang menceritakan Allah Ta'ala balas apa yang kita buat. Kan? Jazaa'u wifaqa. Setimpal dengan apa yang kita lakukan. Ay wafiqan li a'malihim, kata Imam Qutubi, iaitu balasan sesuai mengikut amalan mereka. Sesuai mengikut amalan mereka. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak menyangka adanya perkiraan amal. Jadi di sini bila disebut terjemahan ni, sesungguhnya mereka tidak menyangka adanya perkiraan amal. Kita pun menyangka ya la yarjuni, kita jadi payah nak faham. Nak mudah kita faham, orang-orang ahli neraka ni sebelum itu masuk ke dunia, la yarjuni kata Imam Qutubi dekat sini, ai la yakhafun. Dia tak takut pun akan hari satu hari besok dihitung segala amalan. Senang cakap orang-orang masuk neraka dulu masuk ke dunia, dia tak pernah terfikir besok-besok amalan ini dikira oleh Allah. Dia tak pernah takut pun hari hisab. Tak ada dalam pemikiran dia besok semua yang dia buat akan dikira, dihitung oleh Allah Subhanahu. Tak ada dalam otak dia. Jadi orang yang berkira-kira atas muka bumi ini selalu memandang amal kebajikannya, perbuatan-perbuatan, insya-Allah dia selamat. Adapun salah satu dia bersifat orang yang kemungkinan kena ke Allah, dia tak pernah melihat, tak pernah menghisap, tak pernah menghitung perbuatan dia. Jadi la yarjuna hisabani, kata Imam Qutubi, ay la yakhafun, ay muhasabatu ala a'malihim. Dia tak takut pun besok satu hari perbuatan-perbuatan dia besok akan dihitung oleh Allah. Tak masuk dalam akal dia. Saya selalu sebut kita selalu bincang di Asania. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatin Nafs ada cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu malam-malam dia ada kayu, sebelum tidur dia kotak ke tapak kaki dia, kotak tapak kaki. Dia akan berkata sendiri, wahai diri, siang tadi apa yang kau buat? Sayyidina Umar dia tengok balik, dia kira daripada pagi tadi tidur, bangun tidur sampai ke petang, apa yang dia buat, apa malam dia buat, sampai dia kotak kaki dia. Kan Sayyidina Umar. Sebab tu dalam sejarah Sayyidina Umar ni, bila dia terlewat sembahyang berjemaah, bukan tak sembahyang jemaah, dia terlewat sembahyang jemaah. Bila dia lewat sembahyang jemaah, maka dia akan azab diri dia. Kita guna azab lah untuk hidupkan sepanjang malam. Ini Sayyidina Umar. Kan disebut dalam kitab-kitab. Dia azab ni. Lambat sembahyang tadi jemaah, dia suruh diri ni sembahyang menghidupkan malam sampai ke subuh. Itu sahabat-sahabat dulu bagaimana mereka melihat amalan, sehingga keluar kata-kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah amal-amal kamu itu sebelum satu hari nanti kamu dihisab di akhirat. Jadi orang yang beriman dia tahu semua perbuatan dia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik walaupun sebesar zarrah, dia akan tengok hasil perbuatan dia yang baik itu. Siapa yang buat jahat walaupun sebesar zarrah, dia akan tengok hasil perbuatan jahat dia. Allah sebut dalam Quran, wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kami letakkan mawazinal qist, neraca timbangan yang cukup adil, li yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Kan ada cerita timbangan amal tu, fala tuzlamu nafsun syai'a, tak ada seorang pun besok dia dizalimi oleh Allah Ta'ala.
Wa in kana mithqala habatin min khardalin, walaupun dia buat amalan sebesar biji sawi kecil pun, biji buah yang kecil tu, ataina biha, kami pasti akan datang, kami hitung, kami kira, kami timbang kebajikan keburukan kira. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami ini sebagai penghitung, kata Allah Ta'ala. Besok semua akan kira. Orang beriman dia yakin besok dia akan nampak apa yang dia buat itu. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Tapi ada di kalangan manusia ni yang bertindak dan muka bumi ni seolah-olah apa yang dia buat tu tak akan dikira oleh Allah Ta'ala, tak ada kira. Itu orang yang tidak beriman. Atau orang yang beriman yang lalai dalam kehidupan atas muka bumi ni, tuan-tuan. Jadi kita kena ingat itu besok, semuanya besok akan kita lihat, kan? وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَقُلْ اعْمَلُوا, beramallah kamu manusia. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, kerana amal kamu besok akan dilihat oleh Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kamu akan dipulangkan, dikembalikan kepada Allah yang alimil ghaibi wasyahadah, yang tahu apa yang tersembunyi, yang zahir. Tuhan tahu segala-galanya. Nabbiukum bima kuntum ta'malun, besok kamu akan diberitahu apa yang kamu buat masa dekat ni. Sekecil-kecil perkara pun akan dikira, tuan-tuan, dari Allah Subhanahu. Tapi orang yang masuk neraka ni dulu dia tak ambil kira pun benda tu. Alah, benar. Itu tiga idiot je, dia tak kira benar. Ben lah. Kan? Tak ada ben ni tau. Kan? Semuanya dikira oleh Allah, walaupun sekecil-kecil perkara. Tunjukkan adilnya Allah. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguh dusta. Kata kat sini, masuk ke dunia dulu, ada banyak ingatan-ingatan daripada Allah, Rasul-Rasul diutuskan, tapi sedikit pun ayat-ayat Allah ni tak mengingatkan mereka, tak menginsafkan mereka. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Kami sumbatkan, masukkan ramai masuk dalam neraka ni antara kalangan jin dan manusia. Siapa jin manusia ni yang masuk ni? Dulu masuk ke dunia, lahum qulubun la yaqiluna biha, ada akal, ada hati. Hati kecil ni tu tak pernah berfikir pun. Nampak kejadian-kejadian pengajaran ke apa, ayat-ayat Tuhan, dia tak pernah nasihat-nasihat, tak pernah terfikir ke hati kecil. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, ada mata dia tak dapat lihat tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam bumi. Orang mati berpuluh orang, beratus orang bermata, dia sendiri pergi kubur, dia sendiri pergi mayangan orang, tapi balik daripada kubur, balik daripada solat orang, sedikit pun tak dapat kesan. Walahum a'yunul la yasma'una biha, telinga ada kata Allah Ta'ala, tapi dongang tengok kanan, masuk tengok kiri. Kadang dongang tengok kanan, masuk tak masuk, kadang-kadang tak masuk tengah kanan pun berhenti kat sini ayo. Lagi parah tu. Kan dia tak mahu masuk kanan, dia jatuh ke hati, tak ada jatuh. Keluar, masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Kata selama kita hidup dekat Malaysia ni tuan-tuan, dia bukan ustaz Malaysia, dia daripada luar negara. Malam-malam datang Habib penasihat kita. Sedikit pun kadang tak meletakkan ketan bekas dalam hati. Itu tanda koreh hati kita, tuan-tuan. Kan koreh hati kita. Padahal Habib-Habib yang datang ni betul keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita Negeri Sembilan bersalawat, Perak bersalawat, Mesir bersalawat, Rabah bersalawat. Lepas bersalawat tak ada bunuh pun, tak ada penambahan apa-apa pun. Macam tu macam biasa tadi. Itu masalah, ada masalah dengan hati kita. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab. Semua yang kita buat ni ada dicatat dalam kitab. Apa yang kita buat ni catat dalam kitab. Kita tengok tuan-tuan buka surat 16, Ustaz Ahmad Sunnah Haji dia tulis dekat sini. Dua macam kejahatan mereka masuk ahli neraka ni
ada dua kejahatan yang dia buat. Satu, mereka tidak menyangka adanya perkiraan amal sama sekali. Oleh sebab itu mereka pun melakukan segala macam maksiat untuk menuruti kemahuan hawa nafsu dan syahwat. Jadi ahli neraka ni. Itulah sebabnya terdapat orang yang gemarkan kebajikan dan membenci segala macam kejahatan, kerana ia yakin dan mempunyai i'tiqad bahawa sikap yang demikian itu mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Maka siapa yang menyangkal adanya akhirat tidak pula gemar untuk beramal soleh. Sebaliknya kejahatan yang paling mereka gemar. Dalam dunia kita ni ada dua jenis orang. Ada jenis orang yang dia yakin akan adanya perkiraan di hari akhirat. Ini orang yang tak yakin ni besok, ini yang jadi ahli neraka ni, yang tak pernah menghitung amal ibadah dia, kebaikan-kebaikan yang dia buat. Kita tak payah kira kotor kita. Kalau kita ada duit, bank tolong kira kan. Tapi amalan kita tak ada tolong kira kan, kita kena kira sendiri. Bila tidak pun kotor kita, anak kita berobot-obot murah kotor kita. Abah dah 70 tu tadi. Tanah yang ke ujung kampung 20 hektar, sawit dia banyaknya. Dia tolong kira, tak payah kita kira ni. Tapi yang amal yang nak bawa ke kubur ni, tak ada orang nak kira. Ni kita kena kira, kena perhati-perhati kan. Dulu saya selalu cerita, ada seorang dulu cikgu di Turah Abdullah. Dia tuan, kalau kita rajin mengira ni, hasilnya betul. Tapi tengoklah kita kira apa. Tapi kalau orang rajin mengira ni, dia betul kan. Orang berniaga, dikira tak keuntungan masuk duit? Kira. Mana orang berniaga jual masuk berapa untung kan? Tak tahu saya dah. Saya main wali ya, kurang saya wali, kurang barang saya tambah. Dia tak tahu dia untung dia rugi. Bila dia tahu dia untung dia rugi? Bila dia kira. Kita macam tu. Kalau kita tak kira, tak tengok, hitung amalan kita, kita pun tak tahu selama ni kita buat baik ke buat banyak jahat. Tak kan sebagi, atau malah dia tengok daripada pagi tadi, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Sembayang, okey, 5 kali sembayang betul lah. Hari lepas sembayang, kita buat apa? Berapa banyak kita baca Quran? Ada kita istighfar? Ada kita wirid? Ada kita selawat? Atau benda lain buat lah. Ada. Benda-benda banyak, benda-benda yang harus yang kita buat. Kita makan, kita minum, kita merayau, kita menonggi, duduk, lepak-lepak. Yang bukan namanya kebaikan, yang namanya itu benda-benda yang harus yang kita buat. Itu yang banyak menghiasi hidup kita. Kita potong letih, lepak-lepak, pokok-pokok. Tak ada amalan tu. Mana ada buat apa tadi bang? Lepak-lepak sampai tu orang tasbih. Allah, takkan ada itu tu. Kan? Buat apa pergi sungai tu, mancing sampai tu subhanallah, semua takkan ada tu. Jadi banyak benda kita buat semua benda-benda harus di dalam kehidupan. Jadi kira balik. Dulu dekat sekolah tu cikgu Jamuna namanya, saya ingat ni. India. Setiap pagi dia datang awal duduk seremban. Saya tengok dia keluar buku 35. Kenapa lah India ni punya? Jamuna nama cikgu tu. Saya tanya, cikgu, you kira apa? Saya kira perbelanjaan. Perbelanjaan? Ya cikgu, kata dia. Belanja apa you kira? Tengok buku sampai saya tengok beli gula anak 20 sen. Tulis 20 sen tu. Masya Allah, 20 sen pun kira. Dia nak tengok berapa hasil akhir jumlah yang dia guna dalam sebulan dan ke mana dia gunakan duit tu. Belah beli gula anak pun kira 20 sen, isi minyak kereta RM30. Tulis semua. Penuh buku 35 tu. Setiap pagi saya tengok. Masya Allah. India dia pergi kotor dia lah. Kita tak dah, kita kena kira kita punya amal, kita kena hitung tuan-tuan. Kalau tidak nanti kita takut golong dalam golongan orang yang tak buat apa-apa kebaikan. Kerana segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab, ataupun Allah Ta'ala catat semua yang kita buat. Wa inna alaikum, apa ayat Quran tu? Di sini dia sebut, ada sebutkan wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Kan? Itu yang Allah Ta'ala sebut, semuanya benda ni ditulis. Di sisi kamu tu kata Allah Ta'ala alaikum lahafizin. Ada malaikat-malaikat yang menjaga kita, yang mengawasi kita. Kiraman katibin. Ada tukang tulis yang boleh mencatat pekerjaan kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kita buat. Malaikat-malaikat Allah ni, dia tahu apa yang kita buat. Jadi semuanya catat. Raqib dan Atid dalam syariat
syarah Jawahir Tauhid tu, tuan tengok dalam syarah Jawahir Tauhid oleh Imam Laqani, juga Ibrahim Laqani. Dalam tu ada disebut kata-kata daripada Ibnu Abbas yang menyebutkan bahawa segala perbuatan baik, buruk, yang harus ni pun semua ditulis. Hatta dalam kitab tu ada tulis. Sampai kita cakap, kalau ada orang cakap aku telah makan, tulis dia malaikat tu, dia cakap tadi aku telah makan, aku telah minum, tulis. Dan malaikat yang kanan Raqib ni akan menjadi ketua kepada yang kiri. Disebut dalam kitab syarah Jawahir Tauhid tu. Bila kita buat kebaikan, maka ditulis amalan kita itu oleh Raqib. Tapi bila kita buat kejahatan, Atid ni akan tanya, nak tulis tak? Dia tanya yang kanan. Sebab yang kanan jadi ketua kepada yang kiri, disebutkan dalam kitab tu. Yang kanan ni Raqib, dia jadi ketua kepada Atid. Bila buat baik, Raqib tu tulis je, buat baik. Tapi bila kita buat tak baik, Atid akan tanya Raqib, nak tulis tak ni? Kata Raqib, Raqib jangan tulis dulu. Mungkin kan dia taubat, campur sekali. Mungkin lepas ni dia istighfar, jangan tulis dulu. Setelah beberapa tempoh barulah ditulis. Maknanya tak tulis terus. Begitu keadaannya nak menceritakan manusia ni, apa saja yang dia buat, ada malaikat yang melihat perbuatan apa yang kita buat, semuanya ditulis kan. Semua ditulis oleh para malaikat, semua itu tuan. Jadi kalau ikut ulama kita, satu hari ni ada lebih kurang dalam 20 waktu, 10 siang 10 malam. Dapat kata Sayyidina Osman, sejak manusia ni dilahirkan, yang puluh-puluh dia lahir sampai dia mati lebih kurang dalam 400 orang malaikat yang berkhidmat untuk dia. Malaikat hafazah dan semua ni. Itulah pendapat seperti mana yang disebut oleh, bukan Sayyidina Osman, Sayyidina Osman kata 20 orang, oleh Ubay yang meriwayatkan daripada Ibnu Atiyah. Daripada mula manusia ni hidup sampailah dia meninggal, lebih kurang dalam 400 orang para malaikat ada di sekeliling manusia ni tuan. Itu kalau seorang. Kalau ramai 10 orang, tak apa lagi tu. Itulah keadaannya. Nak ceritakan apa tuan, kita tak boleh lari daripada apa saja perbuatan yang kita buat. Semuanya dilihat oleh para malaikat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah, dan kami tidak sekali-kali menambah kepada kamu selain daripada azab. Kan Allah Ta'ala sebut, rasakanlah duduk dalam neraka ni, tak ada yang aku tambah, kata Allah, melainkan semuanya azab. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran oleh Imam Qurtubi, dia ada bawa satu pendapat daripada, bukan pendapat, kata-kata daripada Abu Barzah. Katanya, sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam an asyaddi ayati fil Quran. Nabi, kata Abu Barzah ni, aku tanya Rasulullah SAW tentang ayat yang paling berat dalam Quran. Faqala qauluhu ta'ala, Nabi menjawab, ayat yang paling berat kepada manusia ni, kata Rasulullah, yang paling dahsyat, maksudnya asyad ni, fazuku falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah, Allah Ta'ala tu apat kau basuh kita, orang tu dah lah jatuh, tersungkam pula, patah lagi dia, berdarah nak keluar, padan muka kau. Sakit dah sakit tu, kita lah memadan muka, padan muka kau. Orang yang dengar tu nak bangun tak pek, kau tengok dah patah, nak muka kita tak ada pek, dia dah sakit. Tapi podih tu, dengan sakit badan lagi, sakit hati lagi. Allah Ta'ala sebut fazuku falan nazidakum. Rasalah alam tu dekor tu, falan nazidakum, aku tak tambah melainkan azab. Itu ayat pertama yang paling tahu kali, kata Rasulullah, berat pada manusia. Kemudian ayat kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ini surah Nisa ni, salah dia, surah Nisa juz 2. Kullama nadijat, maksudnya tiap kali daging kulit-kulit ni, juluduhum, kulit ni masak, cungkut dalam neraka tu, baddalnahum juludan ghairaha, kami akan tukar kulit baru. Maksudnya kulit tak sampai rusak. Supaya apa? Supaya liyazuqul azab, sentiasalah sakit azab. Terbakar, bau nak rontok, tak rontok, Allah Ta'ala tukar supaya azab tu berterusan, berpanjangan. Ini antara ayat
Dua ayat ni kata Rasulullah yang memang tengok makna itu menakutkan lah. Teruk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Kemudian disambung sikit lagi tu, innal lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Wadah atas tu. Yang kedua, kejahatan mereka telah mendustakan segala keterangan dan bukti mengenai keesaan Allah, kerusulan, hari akhirat dan segala pengajaran datangkan dari Quran. Ini yang kita bincang tadi. Terima ada mata tak dapat dipandang ya. Allah Ta'ala alam muka bumi dah banyak turunkan macam-macam petanda kan. Dia tak terfikir dia turun azab kat sini, bencana kat sini, dia kelok ke lain kan. Tak ada ni bencana alam, ini fenomena tu, fenomena ni. Padahal fenomena ke nama apa pun semuanya ada yang menjadikannya. Mestilah Allah ada sebab Allah Ta'ala jadikan begitu. Tapi semuanya tak masuk dalam hati mereka. Yang mereka nampak ini fenomena alam. Fenomena alam. Cubalah sekali fikir kenapa lah Tuhan buat macam ni. Mesti ada sebab. Tapi orang-orang yang kufur dengan Allah Ta'ala ni tak ada fikir macam tu kat dia orang. Bahkan mereka mendustakan. Bahkan mereka tiap hari pandang cermin tak nampak dia. Saya sering sebut orang yang gagal melihat tanda-tanda Tuhan ni, ingatan Allah Ta'ala pada dia adalah orang yang setiap kali pandang diri dia tak nampak apa-apa daripada diri dia. Bagi saya orang tu gagal. Dia daripada dia kecil dia pandang cermin sampai dia umur 50 tahun dia pandang cermin dia macam biasa je. Mudah lagi dia. Ni dah putih tadi. Bisa dah putih, janggut dah putih. Mudah lagi dia. Mudah lagi dia. Padahal yang putih tu Allah Ta'ala nak ingatkan dia pada kain kapan kan. Ingat kain kapan kau putih warna lutut pun dah lagi dah kondo-kondo semua dah tu. Masa lagi tak dapat ingat. Buat lagi ni dia rasa dia bodoh lagi. Ada banyak ni gigi dan rubuh kita tu buat. Kulit dah kondo, rambut hitam tak jadi putih semua, badan dah lomong-lomong. Masih lagi tak dapat memikirkan itu. Maknanya gagal mereka melihat apa tu, memo daripada Allah Ta'ala pada kita. Memo tu ingatkan, notis. Kalau orang dia tengok tu dah ada dengan tu mana orang tu dah ada lah kesadaran dalam diri tu. Ayat 31, sesungguhnya orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Kenapa tak guna inna lil mu'minina mafaza? Sesungguhnya orang beriman mendapat kemenangan. Kenapa tak guna inna lil muslimina mafaza? Makna akan ada orang Islam, orang beriman. Orang Islam, orang beriman, orang bertakwa lain-lain. Orang Islam asalkan dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia Islam. Tapi lah untuk beriman lagi. Macam kisah Sayyidina Ali zaman perang kan. Sayyidina Ali pancung pula orang tu, orang dia dah kalah yang tu. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Sahabat pemancung. Rasulullah tanya, kenapa kau bunuh dia? Dia ni mengucap nak nyelamatkan diri dia. Rasulullah tak, dia mengucap dia dah Islam, kata Rasulullah. Tuan-tuan yang ada bauli kitab Fatawa Qardawi, mula-mula orang cerita tu. Cerita Imam apa ni, Syekh Suqri buat cerita. Orang dalam perang, orang kafir, dia rasa dia dah kalah, dah jatuh dah. Dia pun nak nyelamatkan diri, dia pun ucap asyhadu an la ilaha illallah. Sahabat potong dalam hadis. Rasulullah tanya, kenapa kau potong leher? Dia nak nyelamat diri dia, Allah. Akal tu tak ada akal dia mengucap dia Islam. Tapi tak sama dengan orang beriman kan. Orang Islam, ada orang Islam mengucap tapi keimanannya boleh dipertikaikan. Ada orang beriman tapi keimanannya belum sampai darjat takwa. Takwa ni orang yang tentunya Islam, beriman dan tentunya hubungan dengan Allah cukup baik. Takwa kat sini disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, orang yang takut melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kehendak Allah, dengan seruan Allah. Itu orang takwa. Sebab itulah orang takwa ni, kalau ada takwa dalam diri confirm insya-Allah dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayat tu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bukan lil mu'minin. Allah Ta'ala sebut tu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu, berlumba-lumbalah kamu
kepada mencari keampunan daripada Tuhan kamu. Wajan natin, dan cari syurga yang arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang beriman ketak, bertakwa dalam surga. Ibnu Abbas sebut syurga ni daripada mula diciptakan oleh Allah, dia membesar, meluas sampai ke hari kiamat. Dia tak berhenti besar. Itu pendapat Ibnu Abbas. Keluasan syurga ni bertambah sampai hari kiamat. Kita berhenti. Itu sebab dalam hadis sahih, kalau tuan-tuan buka bab syurga ni, Imam Sahih Muslim, Nabi disebut satu hadis, inna fil jannati la sajaratan. Kan dalam syurga tu ada satu pokok yang cukup besar. Kalau ada seorang penunggang kuda pun, dia naik kuda, dia nak melepihkan bayang pokok tu 100 tahun pun dia tak sampai lagi. Tuan bayangan besar mana pokok tu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Padahal dengan syurga tu je keluasan besar, takkan syurga yang besar tu pokok sama macam pokok tapak rumah kita tu ya. Takkan ini tak jadi dah. Sebab orang masuk syurga Allah Ta'ala semuanya seperti mana pada permulaan Adam dia dikata 60 hasta ketinggian. Takkan orang tinggi 60 hasta, pokok ketapang buahnya ada apa satu. Jadi pokok pun dah berada. 60 hasta ni orang cakap hari ni cerita nak panjang malah 60 hasta tu. Tuan pergi sekolah tu, anak kita tu, 2 kelas tu. Dia penutup topi kelasnya tu, habis sekelas lagi tu. Itulah lebih kuat lah kata orang 60 hasta pergi. 2 kelas punya tinggi, memang tinggi lah tu. Dalam tu. Tu tempat siapa? Untuk lil muttaqin mafaza. Perkataan mafaz ni tempat selamat, tempat beroleh kejayaan. Kejayaan apa? Orang sebenarnya Tuhan, dia akan melalui neraka dulu. Mana yang tak jatuh dalam neraka tu, dia akan sampai ke tempat mafaz, dalam syurga, tempat yang selamat. Kan? Dalam syurga tu hadaiqa wa a'naba, perkebunan dan buah anggur. Sesuai Al-Quran itu pun tanah Arab, padang pasir penuh, mana ada kebun. Batu Arab masuk sini, dia tak congang-congang. Dalam jalan, dalam pokan ada hutan tadi. Dia pasir isi sekali pergi sini, Masya Allah. Dia pun tengok pokok-pokok buah-buahan, dia pun jadi polik. Makan pisang sini bawa syif. Ya Allah, ta'amul funduk tadi. Ini makan hotel. Kek masih pisang ni mahal. Kek dia memang kalau dapat pisang tu dia makan sikit je. Itu juga kawan aku makan pisang. Kita bawa pun tak makan pisang ke sini. Tuhan adil ya Tuhan. Pisang boleh mahal. Kalau tuan-tuan buah-buah anggur pergi masjid, bangku buah anggur 3 kilo buat masjid. Anak yang dapat anggur tu dia main berang. Yang orang dapat pergi balik. Itu ya Allah mahal tu. Tak ada mahal. 50 sen sekilo ke masjid. 50 sen sekilo anggur tu. Belilah jenis anggur apa musim. Tapi kok pisang tak sampai 50 sen tu. Sampai 10 ringgit pisang tu. Saya dah konon nak bawa masjid tu anggur hitam, tak tahu bawa berapa 3 kilo. Oh ikan anak-anak ni balik-balik ni. Hibar lalu bawa tu keldai. Petai-petai kata, balik. Anggur tu. Kawan-kawan tu wala abang ni kata, kau bawa pisang sekali. Bawa sikit je, 3 biji. Pisang panjang macam pisang tanduk je. Bagi ke anak siap. Panggil depan rumah tu. Ya Salma. Syuf yang ni bus. Ini mus. Aku ada pisang, makan sikit. Tunjukkan, ni makanan hotel. Itu pisang. Jumpa batu makan ni. Jumpa batu tu, buah mengubah yang makan. Tengok masa yang merah dalam tu kan. Buah mengubah yang saya tak makan. Dulu gaji dia tengok lah, buah mengubah lama-lama biar. Macam lapat itu ke bawah. Dia kalau bawah tu, dia korek sikit-sikit. Mahal dia. Kata Allah Ta'ala punya baju kan. Apa yang mahal dia beritahu, murah kan dia. Apa yang murah dia beritahu, mahal pula. Jadi mana yang tu? Tak ada orang boleh sombong dah. Ada orang boleh sombong dah kan. Kita bawa anggur pergi ke dia, orang masih lah alah anggur. Kita pijak-pijak ada masih kan. Kita pun nak jauh-jauh tak boleh. Dia lah jauh, alah anggur tak ada. Sampai sana tak pisang. Baru pun tak makan bukan rokan. Dia lah makan pisang tu. Jadi Allah Ta'ala memang adil. Memang adil tuan. Kau dapat buah kelapa, itu orang kaya. Biji sampai 5, 6, 7 ringgit. Kalau dia pergi pasar beli kelapa, dia tak boleh plastik. Dia macam tu ya. Kelapa tu juga orang faham. Itu kelapa sampai tumbuh kelapa atas kelapa tu. Tak berapik tu dah. Kan?
Masya Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut hadaiqa wa a'naba. Nah, gambar kebun-kebun yang indah, ada buah-buah anggur. Bawang Arab ni dah biasa anggur ni kat jauh. Jadi bila bayang dia tu, uish, syurga ni indah apa. Wa kawa'iba atraba. Dan gadis-gadis remaja yang sebaik umurnya. Kita baca situ. Yakni setelah Allah menyebutkan keadaan penduduk neraka yang malang itu, disebutkan pula keadaan orang-orang yang takwa itu, iaitu kaum mukminin yang berbakti kepada Allah dengan mentaati perintahnya semasa di dunia dahulu. Mereka itu di akhirat mendapat tempat tinggal selaku orang yang berjaya, mendapat kemenangan dengan memperoleh syurga Jannatun Na'im dan terlepas dari seksa neraka Jahim. Ini orang-orang yang masuk syurga Allah. Apakah jenis syurga yang dimenangi oleh mereka? Tak lain ialah perkebunan yang indah ini, hadaiqa wa a'naba. Ditumbuhi oleh pepohon dan bunga-bunga. Ada juga perkebunan anggur, beraneka macam buahnya yang menarik selera. Apa macam buah ada dalam syurga tuan. Apa dia buah apa? Kan dalam tu semua segala-gala dalam syurga ni. Dalam hadis Sahih Muslim, Allah Ta'ala, Nabi sebut, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi al-bashar. Nabi sebut betul, Allah Ta'ala sebut, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang mata tak pernah pandang, wala udhunun sami'at, telinga pun tak pernah dengar cerita. Tu yang dengar tu keinginan syurga tu belum lagi syurga. Wala khatara ala qalbil bashar, satu benda yang tak dapat nak dibayang, diimaginkan oleh orang. Bila orang masuk syurga, dalam hadis sahih menyebutkan Allah Ta'ala berfirman, wahai ahli syurga semua, ya Allah, kami menyambut seruanmu, ya Allah, kami dengar seruanmu, ya Allah. Allah Ta'ala tanya, adakah kamu puas? Ahli syurga menjawab beramai-ramai, ya Allah, kaulah segala kebaikan, kau dah bagikan pada kami apa yang kau tak pernah beri pada orang lain, ya Allah. Kebaikan, segala kebaikan terletak di tanganmu, ya Allah. Cukuplah kau bagi ni, ya Allah. Nak tak, kata Allah Ta'ala, aku bagi kau satu lagi benda yang paling berharga, yang paling nikmat. Dia juga kata, apa dia, ya Allah? Allah Ta'ala, aku bagi pada kamu redha aku, yang mana selepas ni aku tak akan pernah murka pada kamu sampai bila-bila. Redha Tuhan lah yang ahli syurga cari. Sebab tu Nabi ajar doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon redha dulu, baru syurga. Dalam syurga tu nikmat yang paling besar adalah redha daripada Allah. Allah Ta'ala sebut, aku bagi kau hari ni redha aku, dan aku tak akan marah-marah kamu lagi selepas ni. Itulah nikmat yang paling besar bagi penduduk syurga. Kan dalam hadis-hadis Nabi banyak cerita tentang ni. Orang betul syurga ni tuan-tuan, dia dapat 2 isteri. Dah fikirlah bini kita, siapalah 2 orang ni, saya ni murah pula kan. Tapi dalam hadis-hadis Nabi dua tiga, memang seorang lelaki tu dia akan dapat 2 isteri. Isteri ni tak pernah bergaduh. Kita isteri seorang, kita lah bergaduh dengan dia. Buat 2 orang, dia beramuk sama-sama dia. Seorang santau seorang, seorang tahu lah seorangnya. Mampu itu 2 kan. Tinggal lagi kita sedar. Nah, kalau pet apa orang dunia lah jawab kan. Itu di dunia. Tapi di situ mereka tak pernah bergaduh, tak pernah apa. Yang ada dua-dua ni saling berzikir. Bahkan kedua dia ni, kamu pandang betisnya, kata Rasulullah, tembus masuk dalam tu, nampak ke buah-buah 4 tulang. Cantik. Isteri 2 orang beri kepada orang lelaki. Orang lelaki dah ada suami isteri ke sini kan, ada orang beri dah lagi. Belum tambah lagi tu, wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Masya-Allah, jati ayat Quran tuan. Belum tambah lagi pikiran-pikiran budak-budak pelayan yang macam lu'lu', macam permata-permata yang melayan ahli syurga ni. Ramai dia. Wildanun mukhalladun, wildan. Putih lah bunyi kan. Macam tu lebih kurang makna itu lah, wildan pun maknanya bagus juga tu. Kan ini tambah lagi tu. Bahkan kata beribu ni memberi khidmat pada ahli syurga. Kalau tak nak masuk syurga, tak tahu siapa tu dah kan. Tak ada hadis Nabi kan. Setiap hari Jumaat ada dalam hadis tu, masyhur hadis tu. Orang ahli syurga ni dia akan pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar. Dia sampai pasar, akan ada angin daripada belah kanan syurga tu bertiup mengenai pipi mereka, mengenai baju mereka.
Setiap kali bila angin bertiup, dia makin bertambah handsome. Baju makin wangi, makin cantik. Dia balik ke rumah, bini akan bapa, ish, abang makin handsome pula, kata dia kan, makin handsome pula. Dia melihat isteri pula, kau pun makin lawa pula hari ni, makin lawa pula. Maksudnya penduduk syurga ni, dia akan bertambah cantik. Siapa kan yang dalam syariah cantik tuan? Mesti ke? Siapa lah? Tak tahu. Orang kau dulu lah, orang kau faham. Dulu Siti Nurhalizah cantik. Kalau Siti Nurhalizah tu kau emosi, jangan pergi bersyukur, pergi emosi. Dia orang yang ke berapa juta cantik kat Mesir kan? Yang ke berapa juta, bukan yang ke puluh. Tak payah dengan penyanyi tu. Orang budak sekolah kan, ayo pergi sekolah tingkatan 5, tingkatan 6 tu, letak di situ. So saya tak tahulah nombor berapa. Bukan nak kata cantik, dia cantik dah. Boleh ke emosi lagi cantik. Boleh ke Kashmir kan, lagi pula pensan 3-4 kali kita pensan kan. Sebab orang kata kan, wanita tercantik dalam dunia ni ada dekat Kashmir. Orang Kashmir ni macam campuran Arab, Cina, tak tahu lah. Dia kulit tu lain lah tuan. Masya Allah. Macam tu lah orang lawa kan, dalam syurga tu lagi lawa, bertambah. Sebab Allah Ta'ala tahu mana ada orang tengok bumi tak suka benda yang lawa. Kata nak lawa, dah lawa kita tu nak dilawa ke gitu kan, rumah dah lawa, nak lawa lagi, nak cantik lagi. Allah Ta'ala tahu itu memang sifat manusia. Nak bini, mana ada orang tak nak bini yang lawa, semua nak bini yang lawa. Kan? Jadi Allah Ta'ala pun tahu, dia bagi dia segala-gala yang cantik tu pada kita. Makin cantik. Selama saya hidup 53 tahun, 20 tahun tuan, saya tak nampak ada saya boleh memandang orang cantik, cantik, tak pernah ada. Tapi sekali saya pergi umrah, saya rasa itu kan rezeki, bukanlah pernah ada. Tak sempat kan, tak manunya orang ke. Saya pun anak patung, dia tahu tak anak patung kau tengah-tengah Masjidil Haram ni, rupa orang. Masya Allah, saya bagi dalam hati tu, ya Allah ya Tuhanku, minta maaf lah ke Mekah ni tapi inilah sekali kau bagi aku tengok makhluk kau dalam hidup aku ni, ya Allah, inilah makhluk yang nama perempuan yang paling cantik yang aku pernah tengok. Semua hidup tu tuan, tak tahu orang mana, itulah dalam hidup saya. Tapi dalam syurga pasti lebih cantik lagi. Dan tanah yang syurga, tak tahu saya nak apa tu. Tak tahu saya aku pula. Ada pula di sana gadis-gadis remaja yang bertubuh segar, bentuknya sangat menarik dan kelihatan. Tak payah baca, tuan baca sendirilah. Dari macam nak tulisan bunyi tu tak sanggup nak saya baca Wakawa ibarat roba. Tapi tuan jangan kau berapa lah Ustaz, masa Najib tulis macam ni pula kan. Apalah Ustaz tulis buku macam ni. Jangan tuan. Buku ni saya menganggap Ustaz Ahmad Sunaji ni dia memang jujur. Sebab perkataan wakawa ibarat roba ni diterjemahkan sini nak cantik bahasa dan gadis-gadis remaja yang sebaya umumnya. Atroba tu memang umum, maksud budak umur sebaya. Tapi kawaib tu sebenarnya, maksud sebenar kawaib tu yang tuan baca tu kelihatan tu sebenarnya maksud kawaib tu. Tapi takkan nak tulis kat sini pula. Allah Ta'ala nak bagi tu. Kalau orang perempuan kata ni dia sikit ni apa ni, perempuan ni dah apa ni dah kira macam apa tu, menghina perempuan. Tak, Allah Ta'ala pun tahu orang perempuan pun suka dia cantik. Kau takkan ada buat pembelahan plastik, pembedahan, tak apa pembedahan lagi, masuk silikon, masuk itu ini, dah tak ada cara mana orang macam nak patung lah kan. Dia pun suka cantik. Allah Ta'ala tahu semua. Dia pun buat manusia yang nama perempuan tu di akhirat secantik-cantik yang dia perempuan pun suka tengok diri dia, apatah lagi orang lelaki lagi suka tengok. Itu maksud kawaid. Makna sebenar itu yang saya nak baca yang tak jadi baca tadi. Tu dah maksud kawaid tu. Kalau dalam bahasa Arab kita tengok dalam kamus kat sini ada sebut ni Kaib wahiyat nahid. Tak payah terjemahan tu. Terjemahan tak ada Ustaz Ahmad Sunaji tulis tu. Maknanya dia kau dengan izin ahli dewan. Istilah dia montok mungil. Dia tak ada kondo lah. Kulit tak ada kondo. Kita lah lama kondo kita. Baik lelaki baik perempuan. Dulu elok biasanya. Sekarang ni 5-6 kali sana. Kan turun-turun. Awal syurga tak ada tu. Macam tu dia. Allah Ta'ala buat dia sebenarnya supaya kalau kita ngaji bahasa Arab kita akan tahu perkataan kawaid ni. Masya Allah. Allah Ta'ala guna bahasa tu cukup cantik. Cuma dekat sini dia gunakan perkataan dan ngaji-ngaji remaja. Kalau tengok tafsir ni tuan-tuan, Masya Allah kan, subhanallah, Allah Ta'ala
sandihako, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Gelas-gelas yang penuh dengan berisi minuman. Mana dia tak ada setengah, tak ada separuh dah. Kalau minum teh kat sini, orang sikit je orang teh tu. Orang kawan kita cenat-cenat, tiba-tiba orang bagi kita suku ya, kita pun nak mabas pun. Banyak kan tak sedap hati pula kan, takut pula tak hati ada orang tu. Di dalam syurga ni minuman penuh berisi penuh. Sekali minum kita tak haus selama-lama. Tapi minuman syurga ni sifat dia, kita minum makin sedap kan. Ini tak ada istilah tak sedap tu. Macam saya pernah sebut dulu, guru saya pernah sebut. Dia makan dah sedap, sekali makan benda yang sama dia makin sedap. Tadi rasa sedap, ini sedap lagi. Dia kan sedap lagi, dia sedap lagi. Tambah. Ini untuk siapa ni tuan? Untuk orang-orang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambunglah. Muka surat baru ni akan datang insya-Allah. Ni panjang kat cerita ni pun dah sejam lebih dah, kita berhenti kat sini lah. Berhenti dah kita insya-Allah. Pada umur nanti insya-Allah kita sambung lagi tuan-tuan cerita penduduk-penduduk syurga ni tuan-tuan. Banyak dalam syurga ni. Nabi sebutkan huffatil jannatu bil makarih wa huffatun nari bisyahwat. Syurga ini dia dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Dia muka bumi. Nak baca Quran, nafsu tak suka, tu syurga. Nak berzikir, nafsu tak syurga, ada syurga itu. Nak berwirid, nafsu tak ada, syurga tu. Tapi neraka dihiasi, dikelilingi oleh syahwat, benda-benda yang syahwat semua. Tidur banyak, makan banyak, bunga banyak, bumi. Semua tu neraka. Kan? Jadi tuan-tuan, pandai-pandailah kita bawa diri kita tanggung bumi ini. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Aku qauli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.